Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 11 April 2021. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. ...36 individu ditahan polis terbabit sindiket kartel daging import. Tiada bazar Ramadan di Kelantan tahun ini. Diraja Malaysia PDRM menahan 26 lelaki dan 10 wanita berusia antara 28 hingga 67 tahun di 6 negeri kerana disyaki terlibat sindiket kartel daging import. Tangkapan dijalankan menerusi op kartel daging di seluruh negara pada 9 April lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, 15 suspek diberkas di Johor, masing-masing 7 di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, 5 di Selangor dan masing-masing seorang ditahan di Perak dan Kedah. Siasatan mendapati sindiket juga melibatkan syarikat pengimport daging sejuk beku dari Brazil dan hanya layak mengimport 27 tan daging bagi satu permit yang dikeluarkan. Pemeriksaan ke atas invoice dirampas mendapati syarikat telah mengedarkan lebih 1,000 tan daging kepada 202 pelanggan dengan keuntungan tahunan antara 1 hingga 52 juta ringgit sejak 2018 sehingga tahun lalu. Syarikat tersebut juga menerima bekalan daripada syarikat-syarikat tempatan. Bekalan yang diterima akan dibungkus semula sebelum diedarkan kepada pelanggan-pelanggannya. So, syarikat ini juga didapati telah menempah kotak berlogo halal untuk membungkus semula daging-daging yang diimport dari negara Brazil. Harga yang lebih murah berbanding syarikat pembekal daging halal lain serta kemudahan pembayaran kredit selama 3 bulan menjadi faktor utama kepada tempahan tinggi diterima syarikat itu. Kesemua ditahan reman sehingga hari ini dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505(b) dan Seksyen 120(b) Kanun Keseksaan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor Bahru. Dalam pada itu, Datuk Huzir turut memaklumkan pihaknya berusaha mengesan 2 dalang utama sindiket berkenaan iaitu Tan Swee Huak dari Ulu Tiram Johor Bahru dan Wong Ah Kiong dari Kuantan Pahang. Baik, Kerajaan Negeri Kelantan membatalkan kebenaran pembukaan Bazar Ramadan dan Madinah Ramadan berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19 yang membimbangkan di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Husin berkata, kerajaan mengambil serius perkembangan tersebut dan keputusan itu diambil demi menjaga kesihatan dan keselamatan rakyat. Ya, menurut beliau, penarikan balik itu termasuk operasi di pasar malam. Malah kesemua majlis anjuran kerajaan negeri turut dibatalkan kecuali mesyuarat penting. Perkara itu diputuskan selepas mengambil kira peningkatan kes dalam masa 3 hari iaitu lebih 400 kes minggu lalu. Kerana hari ini untuk close contact COVID ini 70% kita dapat kesan. 22% daripada jangkitan ini kita tidak tahu punca dia di mana. Ini berarti bahawa 20% daripada jangkitan ini berada dalam komuniti masyarakat. Artinya kita terdedah. Jadi untuk mengurangkan pendedahan masyarakat kepada jangkitan COVID ini, kita mesti menyekat menghalang pergerakan ini. Beliau bagaimanapun berkata operasi di restoran, hotel serta gerai jalanan masih dibenarkan namun perlu mengikut prosedur operasi standard ditetapkan Majlis Keselamatan Negara.
mengulas mengenai solat tarawih di masjid dan surau. Perkara itu jelasnya di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Setakat hari ini yang di Madinah Ramadan kita batalkan. Yang di masjid di bawah maik, saya tak boleh campur tu. Walaupun agak kecewa, namun rata-rata rakyat Kelantan yang ditemui akur dengan keputusan kerajaan negeri membatalkan operasi Bazar Ramadan dan Madinah Ramadan di negeri itu demi kesejahteraan masyarakat. Saya rasa agak kecewa dengan sedih lah sebabnya tahun lepas tak ada dah. Lepas tu tahun ni pun tak ada juga. Tapi kena kita sebagai rakyat Kelantan ni kena akur dengan SOP. Kita kena akur lah dengan keputusan kerajaan. Kecewa lah dengan keputusan tersebut. Tetapi memandangkan apa kita terpaksa berbuat begitu untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini, maka kami terimalah apa juga yang disarankan oleh kerajaan. Yelah, tahun lepas pun tak ada juga ke. Jadi tahun ni pun mula-mula tu rasa teruja juga. Tapi dah kerajaan ya tak boleh nak buat bazar ke. Jadi kecewa lah juga. Tapi kalau hak terbaik untuk rakyat ke, untuk rakyat negeri Kelantan ni, terpaksalah terima. Pada hemat saya, dalam satu sudut ianya sesuatu yang baiklah untuk menyekat rantaian COVID-19 yang semakin meningkat dan meningkat di negeri Kelantan ni. 65 lokasi Bazar Ramadan sudah diluluskan dan dijangka beroperasi di sekitar ibu kota bermula 3 petang hingga 8 malam sepanjang bulan Ramadan ini. Menurut kenyataan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, daripada jumlah itu, 63 lokasi diselia penganjur Bazar Ramadan, manakala 2 lagi tempat akan diselia DBKL. Dalam kenyataan sama, DBKL memaklumkan Bazar Aidilfitri yang sebelum ini beroperasi di Jalan Raja akan beroperasi semula di Lorong Tuanku Abdul Rahman bermula 17 April hingga 12 Mei. Ia melibatkan 208 penjaja dan bakal beroperasi di belakang bangunan Kompleks Campbell sehingga ke susur keluar persimpangan Masjid India bermula 10 pagi hingga 12 tengah malam. Pengunjung Bazar Ramadan diwajibkan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Selain berdepan kompaun, tindakan penutupan gerai Bazar Ramadan atau Bazar Aidilfitri terbabit akan dilaksana jika didapati ingkar SOP. Dan kita beralih ke situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Lebih separuh daripada jumlah kes jangkitan baharu hari ini adalah dari Selangor dan Sarawak. Keseluruhan 1,739 kes positif baharu mengatasi jumlah yang sembuh iaitu 1,216 kes. Sekaligus menyaksikan kes aktif meningkat kepada 15,574. Berikut statistik harian terkini COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan terdapat 8 kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan memaklumkan 5 daripadanya berkaitan tempat kerja dan 3 kluster komuniti. Ia menjadikan jumlah kluster yang masih aktif pada ketika ini adalah 343 kluster, termasuk kluster baharu yang dilaporkan hari ini. 5 kluster tempat kerja membabitkan 2 di Selangor iaitu Jalan Kasawari dan Jalan Desaria. 1 di Kelantan iaitu Jalan Zainab serta 2 lagi di Sarawak iaitu Jalan Bambangan dan Jalan Badarudin. Sarawak turut merekodkan 2 lagi kluster baharu melibatkan komuniti termasuk di Rumah Panjang iaitu kluster Abak Bon serta kluster Nganga Kelangas. Manakala 1 lagi kluster komuniti adalah kluster Meruntum yang membabitkan Majlis Sosial di Sabah. Dalam pada itu, 8 lagi kluster ditamatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 1,116 kluster telah diisytihar tamat di negara ini.
Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksana di Sungai Pasin, daerah Matu, bahagian Mukah, Sarawak, serta 8 lokaliti di daerah Tawau, Sabah bermula esok sehingga 25 April 2021. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tambahan satu lagi lokaliti di Mukim Hulu Besut Terengganu yang dikenakan PKPD sejak 7 April lalu akan dilaksana di Kampung Pak Sik dan Velcra Keruak bermula esok. Jelas beliau, 8 lokaliti di Tawau yang terlibat dengan perintah itu adalah di Taman Sri Bukit Tawau, Taman Cahaya, Jalan Tengku Osman, Kuartus Bomber Tawau, Bandar Sri Indah, Jalan Mesra, Kampung Titingan dan Taman Golden Hill. Sehingga kini secara kumulatif 76 kes positif COVID-19 dikenal pasti. 220 orang kontak rapat telah dikesan dalam 8 lokaliti tersebut. KKM juga mengesahkan telah berlaku penularan jangkitan COVID-19 di lokaliti dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 32 kes positif COVID-19 telah direkodkan hasil saringan ke atas 64 orang penduduk di lokaliti Sungai Pasin di Mukah. Manakala PKPD di Kampung Pak Sik dan Velcra Keruak dalam daerah Besut bagi memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar ke atas semua penduduk dan seterusnya mengawal penularan jangkitan COVID-19. Sementara itu, kerajaan juga bersetuju melanjutkan PKPD di penjara Tapah, Batang, Padang, Perak yang akan berakhir esok bagi tempoh 14 hari lagi bermula 13 April sehingga 26 April 2021. KKM ujarnya telah mengesahkan masih berlaku penularan jangkitan serta ramai tahanan yang ditempatkan di PKRC belum sembuh sepenuhnya. 3,572 ujian saringan telah dilaksanakan di lokaliti itu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 891 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Kerajaan tidak akan menghalang hasrat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH untuk menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi meminta perkenan baginda supaya Parlimen bersidang semula. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, PH berhak berbuat demikian dari segi undang-undang. Negara kita ni negara demokrasi. Selagi apa-apa yang dibuat tu dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh undang-undang, itu tidak salah. Termasuk nak hantar memorandum ke, nak hantar petition ke, semua boleh. Kecuali apa yang tak boleh dari segi undang-undang lah. Datuk Seri Taqiyuddin berkata demikian selepas menghadiri program Malaysia Prihatin di Sik Kedah. Beliau mengulas pengumuman pemimpin PH semalam untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Datuk Seri Taqiyuddin turut menolak tuduhan Kerajaan Perikatan Nasional bersikap tidak demokratik dengan menggantung sidang Parlimen. Jelas beliau, persidangan Parlimen hanya ditangguh sepanjang tempoh darurat di kuat kuasa. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Piai, Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng menggesa semua pihak sama ada kerajaan mahupun pembangkang mengetepikan perbezaan politik dan fokus ke arah menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tapi ketika ini dalam COVID-19 ni kita tidak boleh berbeza-beza. Kita mesti bersatu jiwa, satu hati demi untuk mencapai sasaran. Lepas itulah yang kata yang amat berhormat PM kita, selesailah diberi nasihat oleh Jawatankuasa Haj tu, selesailah masalah COVID-19 ni, maka bubarlah Parlimen. Kita itulah kita berpolitik. Baru kita politik. Now kita patut bersatu jiwa, satu hati untuk sama-sama bantu supaya rakyat dijaga dengan sebaik yang boleh. Beliau berkata demikian selepas perasmian program Malaysia Prihatin taklimat isu semasa pengurusan pandemik COVID-19 di Dewan Muafakat Pontian. Sebanyak 4 pusat pemberian vaksin di daerah itu bagi melaksanakan program imunisasi kebangsaan fasa 2 melibatkan 22,000 penduduk. Lebih 3,000 tan harum manis dikeluarkan tahun ini bernilai lebih 66 juta ringgit. Perinciannya seketika nanti.
Hasil pengeluaran buah ikonik Perlis, harum manis dijangka lebih 3,000 tan musim ini dengan nilai mencecah 66.7 juta ringgit berbanding 2,200 tan bagi musim pengeluaran tahun lalu. Jangkaan berkenaan berdasarkan jumlah pokok matang yang mampu mengeluarkan hasil lebih banyak serta pertambahan kawasan penanaman seluas 1,128 hektar di 8 lokasi utama pengeluarannya. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan selain pengurusan ladang yang baik, cuaca sepanjang 3 bulan pertama ini turut mempengaruhi pengeluaran harum manis. Pengeluaran bagi musim ini telah bermula sejak awal April dan dijangka berterusan sehingga penghujung Jun berdasarkan data diperoleh Jabatan Pertanian Negeri yang memantau aktiviti di ladang kelompok serta pengusaha tanaman itu. It's a big business volume. Dijangkakan keseluruhan pengeluaran harum manis Perlis tahun ini akan mencecah 66 juta ringgit. Tidak termasuk bisnes yang created melalui di kalangan courier services, pengantaran dan yang lain. Buat untuk petani saja, there is some 66 million ringgit business volume yang boleh dijana melalui penanaman harum manis untuk tahun ini. Jadi kita lebih bersedia supaya masalah penghantaran, masalah pemasaran yang dihadapi pada tahun lalu tidak berlaku tahun ini. Beliau menyatakannya selepas pelancaran harum manis Perlis kembali lagi dan jualan dalam talian di Kompleks Pertanian Bukit Temiang Berseri Perlis, anjuran Jabatan Pertanian Negeri. Jabatan Pertanian Negeri melaksanakan penambahbaikan melibatkan pemasaran jualan secara dalam talian dengan kerjasama strategik melibatkan 3 syarikat penghantaran iaitu Pos Malaysia, CityLink dan Line Clear. Langkah penambahbaikan termasuk menggunakan kotak 3 lapis yang lebih kukuh, penggunaan lori khas untuk harum manis, mewujudkan pusat pengumpulan khas dan jaminan penghantaran tidak melebihi 3 hari kepada pembeli. Datuk Seri Dr. Ronald turut mengadakan lawatan ke ladang kelompok mangga harum manis yang diusahakan Idris Aman di Kampung Tanah Pasir Berseri. Idris merupakan salah seorang daripada 111 pengusaha yang memperoleh pensijilan MyGap dari Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Model Perancangan Strategik Rizda MPSR 2021-2025 diperhebat dengan kempen Rizda Prihatin Pekebun Kecil Makmur sepanjang tahun ini. Pelbagai program pembangunan dilaksana untuk mencapai hasrat Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Rizda bagi kemakmuran pekebun kecil dalam menjana pendapatan lebih RM4,500 sebulan sekeluarga. Di Pahang, 63.3 juta ringgit disalur untuk memanfaat lebih 67,000 pekebun kecil di negeri itu. Ia sebahagian daripada peruntukan pembangunan sebanyak 410.8 juta ringgit kepada 550,543 pekebun kecil di seluruh negara. Ayu Nurhan Saleh ada laporannya. Menurut Timbalan Menteri KPLB Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, 26.5 juta ringgit diperuntuk bagi program tanam semula getah melibatkan kawasan seluas 3,450 hektar serta pembinaan jalan pertanian sepanjang 57.74 km di negeri itu. Manakala 3.52 juta ringgit diperuntuk menerusi program aktiviti ekonomi tambahan AET untuk 513 orang usahawan sedia ada selain sasaran melahirkan 416 usahawan baharu tahun ini. Dan untuk mencapai angka tersebut, ini yang kita galakkan aktiviti ekonomi tambahan yang kita namakan AET. Dan melalui AET ini kita pula bantu kepada pekebun-pekebun kecil yang berdaftar dengan Rizda. Kita buat aktiviti seperti tanaman kontan. Tanaman kontan ini maksud saya fertigasi sekarang yang agak terkenal. Ternakan, kita bantu juga sangka-sangka ikan.
Ketika memaklumkan demikian selepas menghadiri Majlis Pekebun Kecil Makmur Risda Negeri Pahang di Lipis, beliau yang juga ahli Parlimen Lipis berkata bantuan-bantuan yang disalur adalah bagi membantu pekebun kecil meningkatkan pendapatan bulanan mereka. Ini termasuk memperkenal program pembangunan semula hasil baharu dengan peruntukan 3.3 juta ringgit bagi manfaat 263 penerima di Pahang. Yalah, kita mewakili bagi pihak pekebun kecil semuanya amat merasa berbanggalah. Dan juga amat terima kasih kepada pihak yang terlibat, pihak Risda terutamanya, kerana sudi memberikan bantuan kepada kita untuk kawalan penyakit. Khususnya terima kasih banyak kepada Risda kerana bantuan daripada Risda untuk pekebun kecil dan juga pengusaha-pengusaha tempatan. Pada majlis itu, Risda turut menyampaikan zakat korporat sebanyak RM395,000 kepada lebih 1,200 asnaf di negeri tersebut. Pelbagai usaha telah dilakukan kerajaan dalam usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil di seluruh negara. Selain menyuntik dana yang lebih tinggi, PKLB menerusi Risda turut mempromosikan penanaman semula getah bagi mencapai sasaran pendapatan RM4,500 sebulan bagi sekeluarga menjelang 2025. Ayu Nurhan Saleh untuk berita RTM. Digital Mersing membawa penduduk Mersing ke era digital. Paparannya selepas ini. Dalam kepesatan dunia digital masa kini, masyarakat juga perlu bergerak seiring supaya dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan harian. Digital Mersing, usaha menerapkan penggunaan teknologi digital dalam komuniti setempat, merupakan inisiatif yang bertepatan dengan perkembangan Malaysia sebagai negara maju dari aspek ekonomi dan teknologi menjelang 2030, serta pemulihan sosioekonomi terutama pasca COVID-19 kelak. Wartawan Erwin Zaid ada laporannya. Inisiatif yang telah dimulakan 1 Mac lalu itu hasil inspirasi ahli Parlimen Mersing, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, untuk membawa komuniti Mersing ke era digital. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata, usaha berkenaan mampu memberi kesedaran kepada generasi muda terhadap kepentingan mempraktik pendigitalan dalam hidup mereka. Ini kerana ia merupakan platform yang akan digunakan secara meluas pada masa hadapan. Daripada ini kita boleh ajar dia dari situ accounting, menjaga akaun, mengurus akaun, perniagaan, kerana dia tak nampak duit sekarang ni. Dia bila jualan tu realize dia semua pakai touching kan. Dan ini mungkin dalam masyarakat kita agak baru, tapi di China apa semua ini, China dah totally cashless. Jadi having a cashless society. Digital Mersing menyasarkan 100 usahawan Mersing bagi pengaktifan transaksi tanpa tunai sebelum Jun ini. Ini membolehkan sumbangan prihatin dijalankan menerusi laman sesawang digitalmersing.com, melibatkan sumbangan bencana, pesakit, pendidikan dan perniagaan nano. Pada pendapat saya dah memudahkan rasa. Jadi zaman digital ni kita ada ilmu yang baru, jadi pengetahuan yang baru, jadi melancarkan punya masalah keuangan. Tidak selama ni kita tak tahu macam ini kan. Jadi benda ni bagus sebenarnya. Kita duduk sini pun lama memang orang kampung. Ada benda ni tak rugilah kata. Macam saya usahawan yang baru menapak, bengkel suami saya, dia macam memerlukan macam bayaran bank in, transfer semua kan. Jadi pada saya benda tu macam merumitkan jugalah. Jadi kalau pada saya, kalau macam wujud digital Mersing ni saya rasa okey lah. Kiranya tak perlulah kita nak ada cash kat tangan ke, macam nak bayar dia baki ke apa kan. Pada saya okey lah, kiranya memudahkan, taklah banyak kerja. Okey.
Mantap lah, mantap. Ini akan dapat membantu usahawan-usahawan desa untuk lebih meningkatkan lagi jualan mereka, terutamanya di platform online. Kebanyakan usahawan desa ni tidak terlalu peka tetap tentang platform online. Jadi apa yang kita buat, kita memudahkan urusan dan memberikan jalan untuk mereka pergi ke digital. Jadi ini secara tidak langsung boleh mempromosikan produk mereka di platform online. Digital Mersing juga menyediakan platform terbaik dalam memperluas pasaran produk-produk usahawan luar bandar seperti di Desa Mall Pusat Komuniti Desa Mersing. Pendigitalan merupakan batu loncatan bagi sesebuah masyarakat untuk bergerak maju ke depan. Jadi usaha yang dijalankan Parlimen Mersing dalam mendigitalkan masyarakat setempat merupakan satu usaha yang bagus dalam meletakkan mereka searas dengan perkembangan dunia. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Program Mendaya Komuniti Anjuran Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP dengan kerjasama Pertubuhan Penggerak Komuniti Negara PKN diteruskan di Melaka. Objektifnya untuk memperkasa komuniti dan rakyat bagi melaksanakan program berkaitan penjagaan kebersihan dan amalan 3R di peringkat komuniti. Wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim ada butirannya. Inisiatif yang dilaksanakan ini juga selaras dengan hala tuju dasar kebersihan negara yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebuah negara bersih dan mewujudkan masyarakat yang membudayakan amalan kebersihan. Menurut pengerusi SWCOP Dr. Daroya Alwi, melalui kolaborasi dalam program Mendaya Komuniti ini, PKN Melaka dan cawangannya bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan program dengan khidmat nasihat SWCOP melibatkan pelbagai aktiviti. Jadi inilah yang kita hendak mendidik masyarakat tentang menjaga kebersihan, melaksanakan kita semula dan juga program-program yang memberikan masyarakat ini mendayakanlah masyarakat sekitar. Sementara itu, Pengarah SWCOP Melaka Khairul Adha Abdul Muttalib berkata pihaknya sudah merangka untuk pelaksanaan program berkenaan di seluruh negeri melibatkan aktiviti seperti taklimat kebersihan, trash to cash dan gotong royong. Perancangan itu berdasarkan sambutan yang diterima pada program kali pertama di Peringit yang berjaya mengumpulkan lebih 1.2 tan barangan kitar semula seperti fabrik, kertas dan minyak masak terpakai. Jadi ada 6 parlimen di negeri Melaka. Jadi kita akan melaksanakan program di setiap parlimen tersebutlah. Jadi antara pengisian program nanti kita akan buat macam biasa, gotong royong, trash to cash dan bersama dengan masyarakat lah supaya menjaga kebersihan, kita memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kebersihan dan sebagainya lah. Kita anggota penggerak komuniti negara akan memastikan bahawa program-program kesedaran awam ini dapat kita terapkan di kalangan penduduk komuniti setempat. Inisiatif program Mendaya Komuniti yang dilaksanakan kerjasama antara SWCOP dan Penggerak Komuniti Negara diyakini dapat meningkatkan penglibatan masyarakat dalam mendukung usaha kerajaan ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara yang indah, bersih dan sejahtera. Untuk itu, sama-sama kita amalkan #asingkan sisa pepejal. Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Ifah. Ifah Hazim teruskan. Kelab yang baik perlu ada pengurusan kewangan tersusun. Final kejohanan Liga Bola Jaring pertemukan pasukan sama hebat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ifah Hazim untuk edisi sukan. Kejayaan terbaru Johor Darul Takzim JDT FC pada aksi menentang PJ City bertitik tolak daripada keyakinan para pemain. Ia sekaligus membolehkan Harimau Selatan melebarkan rekod tanpa kalah bagi musim ini.
But we play a good game. We started very good. We started with confidence, and early goal, of course, to any player can give a boost of confidence to continue trying to do the things correctly. And as game went by, we were playing better and better and better. JDT meraih gol pertama seawal minit pertama menerusi tandukan Gonzalo Cabrera yang bijak menyambut hantaran lintang S. Kunalan. Kesilapan pertahanan PJ City dimanfaatkan sepenuhnya Bergson da Silva apabila tendangan leretnya gagal ditangkap penjaga gol pelawat Kalamullah Al-Hafiz Marrowi untuk JDT mendahului 2-0. Bergson sekali lagi menghukum kealpaan pertahanan PJ City selepas menyudahkan hantaran Cabrera untuk selesa di depan 3-0 pada minit ke-30. Masuk babak kedua, aksi kedua-dua pasukan seimbang. PJ City hampir mencipta gol pertama pada minit ke-88 namun tendangan Muhammad Syahmi Zamri ditangkap kemas penjaga gol JDT Muhammad Farizal Marlias. Keputusan 3-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kemenangan itu menyaksikan JDT terus kukuh di puncak liga dengan 20 mata selepas 8 perlawanan. Mendapatkan jaringan pertama Rafi. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Nada berbeza pula disuarakan pengendali Sri Pahang FC Dola Saleh. Beliau menyifatkan anak buahnya masih tercari-cari rentak meskipun skuad Tok Gajah itu telah tewas buat kali kelima. Kenyataan itu dikeluarkan selepas kelab itu tewas 1-2 kepada KL City FC. Sebenarnya kita terlalu menghormati tim lawan. Pemain-pemain saya terlampau hormat sangat pemain pihak lawan. Kat situ main sambil macam confident tu tak ada dalam tim. Jadi sebab separuh masa pertama kita nampak macam sambil lewa. Saya dah cakap dah berapa kali kan, lawan tim macam experience macam ini kita kena start, tak boleh tak boleh main tahap kita kena everything, semua kena laju, kena bergerak dengan pantas. Kalau tim macam ini kita lawan, kita main sambil lewa tu, itu puncanya KL ambil kesempatan tu. Performance tim Pahang ni masih lagi saya idamkan tak dapat lagi lah. Saya tak dapat daripada awal saya ambil tim ni, memang kita masih tercari-cari lagi rentak permainan sebenar. Pasukan itu kini menghuni zon penyingkiran dengan hanya 5 mata daripada 8 perlawanan. Pada siri kekalahan terbaru, KL City FC mendahului selepas Paulo Josu menampan mudah bola di hadapan gol pada minit ke-18 diikuti Daniel Sangting pada minit ke-70. Pahang beroleh gol lewat permainan menerusi Harold Gulon, namun ia tidak cukup untuk membantu mereka meraih sekurang-kurangnya 1 mata. Daripada belakang untuk Nanduk masuk. Kemarau mata terus membelenggu UiTM FC. Biarpun beraksi di laman sendiri, pasukan itu terus gagal mendapatkan kemenangan pertama apabila tewas 3-0 di laman sendiri ketika bertemu Melaka United FC. Perlawanan didominasi pasukan pelawat. Jaringan pertama dihasilkan Sonny Noyd pada minit ke-36. Kecemerlangan diteruskan pada babak kedua menerusi tandukan Nikolik pada minit ke-60 hasil hantaran percuma S. Kumaran. Tidak perlu tunggu lama, Kumaran menjaringkan gol ketiga 5 minit selepas itu. S. Kumaran peluang terbuka dan akhirnya di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor FC berjaya menundukkan Perak FC 3-1. Seakan melepaskan geram, penjaring terbanyak Liga Super musim lalu, Ifidayo Olusogen, membuktikan sentuhannya masih berbisa apabila meledak hat-trick buat Red Giants.
Gol pertama diperoleh pemain kelahiran Nigeria itu seawal 7 minit. Sepakan penalti pada minit ke-37 menambah jaringan buat skuadnya. Bekas penyerang Melaka itu melengkapkan hat-trick dengan ledakan gol pada minit ke-71. Manakala jaringan tunggal Perak dihasilkan Farid Ghazali pada masa kecederaan. Kemenangan itu menyaksikan Selangor mengumpul 11 mata. Manakala Perak yang mempamerkan prestasi tidak menentu musim ini kekal dengan 8 mata selepas 8 perlawanan. Penetapan had gaji siling pemain bola sepak tertakluk kepada keupayaan kelab masing-masing. Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM FC ACP Muhammad Hafiz Zainal Abidin berpendapat jika sesebuah pasukan itu sudah mempunyai perancangan pengurusan kewangan yang baik, penetapan had gaji siling tidak perlu dihirau. Had gaji siling is very subjective lah sebenarnya. It depend on demand and supply yang berlaku dalam kita punya football industry. Sometimes apabila demand tu tinggi, supply tu tak cukup. Okeylah, tetapi kita di PDRM try to berbelanja secara berhemah. Sangat berhemah. For us, shilling or no shilling, we still control our budget. So kita kena sangat waraslah dalam fikir, dalam berbelanja. Over budget, isu ni kerap sangatlah keluar. Sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan secara peribadi tidak setuju had gaji siling pemain diperkenal. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri pula menyifatkan penetapan gaji terlalu tinggi boleh membunuh industri sukan nombor 1 itu. Liga Super Bola Jaring NSL 2021, KL Wildcats menempah tempat ke final selepas mencatat kemenangan bergaya ke atas Selangor Angels dengan keputusan 65-33 di Stadium Juara Bukit Kiara. Meskipun menurunkan penjaring gol kedua terbanyak Liga, Nur Amirah Dayana Nur Azhar di saat-saat akhir perlawanan, KL Wildcats tetap berjaya mendominasi hampir keseluruhan perlawanan. Kuala Lumpur bermula baik dengan melancarkan serangan demi serangan melalui sentuhan puteri Intan Balqis Muhammad Zulkifli untuk mendahului 16-10 pada suku masa pertama. Bersambung suku kedua, Selangor cuba memberi saingan namun hanya mampu menambah 9 mata, membolehkan KL Wildcats mendahului 30 mata. Suku ketiga menyaksikan Kuala Lumpur mendahului 46-27. Meneruskan perlawanan suku keempat, KL Wildcats akhirnya menurunkan pemain tinggi lampainya Nur Amirah Dayana Nur Azhar sekaligus memberi lebih tekanan kepada Selangor dengan kemenangan selesa 65-33 untuk bertemu Johor Jewels pada perlawanan akhir malam ini. Kejohanan Liga Bola Jaring NSL hadir pada waktu tepat setelah Liga Sukan sepi sejak tahun lalu. Ia sekaligus memberi 1000 harapan buat pasukan kebangsaan yang pernah menggenggam emas pada Sukan SEA 2017 dan 2019. Laporannya bersama Nurliana Tarmizi. Terdiri daripada 8 pasukan bola jaring terbaik negara, NSL menambah pembaharuan dalam kejohanan acara itu. Dibahagikan kepada 2 kumpulan, KL Wildcats, Perak Phoenix, Kedah Sunshine dan Melaka Mystic diletak dalam kumpulan A, manakala Johor Jewels, Selangor Angels, Negeri Sembilan Venom dan Pahang Tulips dalam kumpulan B. NSL memberi ruang buat pemain remaja dan senior mencari titik persamaan bagi mendominasi perlawanan dengan satu misi menjadi juara pertama. Kejohanan yang bermula lewat 2 bulan selepas ditangguh Januari lalu tidak memudarkan semangat para atlet. Malam ini, aksi final antara KL Wildcats dengan Johor Jewels diibarat sebagai buku bertemu ruas. Jurulatih remaja kebangsaan Aminah Asyari menggelarkan KL Wildcats sebagai pasukan contoh apabila tidak bergantung hanya kepada seorang pemain. Johor Jewels pula disifatkan pasukan seimbang dan konsisten kerana mempunyai gabungan pemain senior dan muda. Bagi memburu gelaran juara NSL yang pertama, kedua-dua pasukan pastinya siap sedia dengan kekuatan mental dan aksi menarik. Nurliana Tarmizi, Berita RTM.
Hampir 15 bulan sepi tanpa sebarang kejohanan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM akhirnya berjaya menganjurkan acara olahraga pertama bagi musim 2021 iaitu kejohanan Grand Prix GP Malaysia. Presidennya Datuk SM Mutu menyatakan walaupun prestasi pemain hanya pada tahap memuaskan namun ia permulaan yang baik buat atlet muda yang bakal berentap di Sukan C Hanoi 2021. Lebih kurang setahun lebih kita tidak ada apa-apa pertandingan. Yang inilah bermula selepas setahun. Walaupun atlet-atlet ada tunjukkan prestasi yang baik, siapapun ada puas hati sikit, tetapi ada yang sprinters, ada tak apa puas hati masa sekarang walaupun diorang lebih kurang 1 tahun tidak ada ambil bagian kan. Saya harap ni mungkin boleh selesaikan masa depan. Katanya Malaysia GP akan turut membantu jurulatih olahraga untuk mengenal pasti kelemahan atlet terlibat. Kejohanan tersebut berlangsung selama 2 hari bermula semalam di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Satu lagi rekod kebangsaan dilakar atlet negara dalam kejohanan olahraga GP Malaysia yang berakhir hari ini. Jika semalam Grace Wong Ziu Mei memecahkan rekod kebangsaan dalam acara baling tukul besi wanita, hari ini giliran atlet lempar cakra Queenie Ting Kung Ni memperbaharui rekod acara tersebut di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Pemain kelahiran Sariki yang juga pemenang pingat gangsa Sukan C 2019 itu melakukan catatan 48.56 meter memperbaharui rekod milik Connie Chu Kang Ni 47.91 meter pada Sukan C Kuala Lumpur 2017. Connie menduduki tempat kedua pada GP Malaysia selepas melakukan lemparan sejauh 45.53 meter. Hari ini macam roller coaster sebab result tu macam mana? Yang masa tunggu result tu, official result is nervous. I'm so happy and finally I did it, the national record, and I break it. The result is very important for me and my coach. Sementara itu, atlet 110 meter lari berpagar kebangsaan Raizam Shahwan Sofian yang menang emas dalam kejohanan pagi tadi mengakui saingan agak sengit dan atlet muda semakin menyerlah. Larian masa warm up so far okey. Training pun okey, tidak masalah. Cuma sekarang ni saya cuma perlu more competition untuk cari level confident in competition. So far okey, tapi kalau boleh before SEA Games saya kena lari 7 atau 8 competition lah. Harap-harap itu akan berlaku lah. Raiza menewaskan Benedict Ian Gawak dari Sabah dengan perbezaan masa 0.28 saat di tempat kedua, manakala Muhammad Rizwa Haizat di tempat ketiga. Acara 110 meter lari berpagar wanita pula menyaksikan Nurliana Kamarudin dari Negeri Sembilan merangkul pingat emas dengan catatan 15.49 saat, meninggalkan Juriani Mat Rozi di tempat kedua dan Nur Syakira Cik Mat Kilau ketiga. Bagi acara lompat jauh wanita pula, pingat emas jadi milik R. Kirtina yang melakar catatan 6 meter. Tempat kedua dihuni Siti Zubaidah Abadi dari Johor, manakala Nurul Ashikin Abbas dari Perak di tempat ketiga. Dalam pada itu, jaguar pecut negara Khairul Hafiz Jantan yang menyertai acara 400 meter berakhir dengan kekecewaan selepas menamatkan saingan di tempat ke-8. Acara 400 meter lelaki dimenangi Muhammad Ilham Suhaimi dari Selangor dengan menewaskan wakil Pahang Luqmanul Hakim di tempat kedua dan Roslim Zikri Putra di tempat ketiga. Baik saudara, berita itu tadi mengakhiri edisi Sukan 11 April 2021. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Fahazim, dengan itu Assalamualaikum, salam hormat, insya-Allah kita berjumpa lagi. Baik, upacara pengebumian suami Ratu Elizabeth II Putera Philip yang dijadualkan minggu depan akan berlangsung dengan kawalan ketat. Ia berikutan penularan pandemik COVID-19. Perkembangan itu dan banyak lagi menerusi rangkuman dunia hari ini. Saksikan.
Tempoh berkabung sebelum upacara pengebumian Putera Philip ditetapkan selama 8 hari dengan upacara tersebut akan berlangsung di Gereja St. George, Istana Windsor di Barat London 17 April ini. Putera Harry akan menghadiri upacara tersebut namun Perdana Menteri Boris Johnson tidak hadir disebabkan sekatan COVID-19. Kerajaan menetapkan peraturan ketat dengan hanya 30 individu sahaja dibenar memberi penghormatan terakhir. Pasukan penyelamat China berjaya mengesan lokasi 12 daripada 21 pekerja yang terperangkap di Lombong Arang Batu dekat barat laut wilayah Xinjiang. Kemalangan berlaku di Lombong Arang Batu Fengyuan di jajahan Hutubi malam tadi selepas banjir memutuskan bekalan elektrik bawah tanah dan mengganggu komunikasi. Ketika kejadian, pekerja sedang melakukan kerja menaik taraf di Lombong berkenaan. Di Indonesia, 7 orang disahkan menjadi korban gempa bumi kuat di Jawa Timur Selatan setakat ini. 3 kematian dilaporkan di Kabupaten Malang sementara 4 di Kabupaten Lumajang. Agensi Pengurusan Bencana Negara itu melaporkan lebih 800 kediaman dan bangunan runtuh serta rosak teruk. Gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter itu berpusat di 90 km barat daya Kabupaten Malang. Sekatan kemudahan internet sejak 56 hari lalu tidak menghalang anak muda Myanmar menghasilkan risalah dan berita secara gerakan bawah tanah. Sukarelawan memulakan buletin yang dinamakan Molotov yang dapat diperoleh menerusi edaran fizikal oleh kumpulan gerakan tersebut secara sulit di kawasan-kawasan kejiranan. Selain itu, ribuan pembaca di seluruh negara itu boleh memuat turun penerbitan versi PDF. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan angin di rantau negara masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timuran dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Selain itu, turut dicerap terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung, manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan angin bertiup dari pelbagai hala yang boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej satelit semasa juga dapat kita perhatikan kelompok awan aktif ketika ini lebih tertumpu melibatkan negeri di utara Semenanjung juga di sekitar kawasan perairan Selat Melaka, manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula keadaan kelompok awan yang membawa hujan ini berada di hampir ke semua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri tersebut. Dan ini juga dapat kita lihat melalui paparan imej gemar radar semasa di mana hujan lebat beserta ribut petir yang berlaku sejak dari petang tadi melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung masih lagi sedang berlaku dan dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, pedalaman serta utara negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat, Kudat dan sedikit di sekitar bahagian sandakan negeri Sabah yang masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan kawasan perairan Selat Melaka juga di sekitar kawasan perairan negeri Sarawak pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
tidak pernah salah alamat. 20 tahun dalam industri seni, kumpulan nasyid Rabani masih relevan dan diterima peminat. Selain bakal mengadakan persembahan sepanjang bulan Ramadan di sebuah premis acara, di samping beberapa persembahan bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, kumpulan ini juga bakal muncul dengan satu single terbaru. Menurut Rabbani kepada Bidiva, melalui kerjasama khas dengan Pondok Pengajian dan Muamalat Al-Bari, mereka telah menyiapkan lagu berjudul Mencintaimu. Inilah yang dikatakan Ramadan bulan berkat, bulan yang penuh kerahmatan. Setelah hampir setahun kita diuji dengan COVID-19 dan alhamdulillah sekarang ni harapnya semakin terus pergi, dihapuskan dari muka bumi ini insya-Allah, dan tiba-tiba datang Ramadan ni kami rasa satu rahmat. Rabani pun dapat berkumpul kembali 1 bulan. Kami akan berada di Dewan Perdana Felda ni sempena berbuka puasa bersama Rabbani. Alhamdulillah kami baru melahirkan single yang lagu ni adalah kerjasama dengan Pondok Pengajian Al-Bari. Jadi Pondok Pengajian Al-Bari ni pondok yang masih baru lagi, masih dalam pembinaan. Tajuk lagu ni Mencintaimu. Kalau tapi macam cinta kan, Rabani walaupun tua tak layak, bukan tak layak, bahkan kena lebih mencintai kan. Mencintaimu itu dengan maksud kita berharap kami yang menyanyikan, yang melontarkan dan semua kami yang terlibat lebih mencintai baginda Nabi. Sebab ini kerja-kerja baik, kerja-kerja mulia yang Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu selalu lakukan untuk mengajak orang buat kebaikan. Mengambil keberkatan Ramadan yang bakal menjelang, selebriti Shatila Melvin berkongsi rezeki dengan menyumbang separuh daripada hasil perniagaannya membantu golongan kurang berkemampuan. Menjelaskannya kepada Bidiva, beliau berkata sebagai permulaan beliau menggunakan pulangan perniagaan untuk menyelenggara sebuah masjid terbengkalai di Sungai Siput, Perak. Kos yang diperlukan adalah RM200,000 yang mana agak besar sebenarnya, tetapi saya sebagai salah seorang orang yang mendengar akan kekurangan pihak-pihak masjid yang memerlukan dana, saya bertindak segera untuk mencari sebaik mungkin peluang yang ada untuk menolong, dan insya-Allah kepada sesiapa yang tengok, kepada sesiapa yang mendengar apa yang saya cakap ni, insya-Allah anda cuma boleh menyumbang dengan cara yang sangat senang. Shatila yakin platform media sosialnya dengan pengikut yang ramai sedikit sebanyak membantu meringankan usaha melaksanakan kerja amal tersebut. Beliau juga optimis dapat kembali menumpukan sepenuhnya masa dalam bidang lakonan setelah perniagaannya stabil. Beberapa kali terpalit dengan kontroversi menjadikan kerjaya pelakon serta pelawak Syuk Sahar merudum. Namun demi anak-anak, dia nekat bangkit kembali mencari peluang pendapatan lain dengan menceburi bidang perniagaan. Bagaimanapun jelas Syuk atau nama penuhnya Muhammad Syukri Muhammad Sahar, dia masih menerima tawaran sebagai pengacara rancangan hiburan TV. Apabila saya pandang diorang, saya tahu perjalanan diorang jauh lagi. Kalau saya seorang, mungkin perjalanan saya dah tak kisah apa yang akan berlaku. Tapi bila saya tahu, saya ada anak-anak saya ada isteri saya, so itu yang mendorongkan saya untuk bangun lagi, insyaAllah. Syuk yang juga bekas penyampai sebuah stesen radio swasta akui, perjalanan kerjayanya agak perlahan ketika ini. Sejujurnya kejayaan saya dalam industri agak slow sikit sebenarnya. So saya masih look forward untuk kejayaan dalam industri sebab itu adalah benda yang saya minat. Tapi itulah, saya macam saya cakap, saya akan bagi tumpuan sepenuhnya pada bisnes saya lepas ni.
Seorang lelaki berketinggian 200 cm tular selepas memuat naik video di TikTok. Video dia bersiar-siar sekitar Kuala Lumpur menjadi perhatian ramai, bukan kerana pemandangan sekeliling yang indah, tetapi kerana ketinggian lelaki itu menarik perhatian lebih 8,000 orang. Muhammad Shazwi Mazlan, 22 tahun, kelihatan jauh lebih tinggi daripada ketinggian normal rakyat Malaysia. Ketika berusia 5 tahun, ketinggiannya sudah menyamai abangnya yang berumur 9 tahun. Tugas bomber sememangnya sebagai penyelamat di Austin, Amerika Syarikat. Salah satu cabaran yang dihadapi ialah menyelamatkan seekor tupai yang tersekat kepalanya pada sebatang pokok. Mereka bagaimanapun tidak menganggap menyelamat haiwan kerdil ini satu gurauan kerana tanpa bantuan mereka, tupai ini mungkin akan mati. Anggota penyelamat dilihat mengurut bahagian belakang tupai tersebut sambil berusaha mengeluarkan kepalanya. Seorang wanita menjadi tular setelah berkongsi pemandangan luar biasa di halaman rumahnya yang dipenuhi bunga pelbagai jenis dan warna. Menurut pemilik Facebook Adnil Usisan, bunga-bunga itu ditanam bersama ibunya pada setiap hari sejak 7 bulan lalu. Rimbunan bunga ros Jepun jenis Carnation, Duna dan Grandi yang berwarna-warni menyerikan suasana. Menurut Adnil, mereka perlu sentiasa rajin mencabut rumput selain menggunakan baja kopi untuk memastikan kesuburan bunga-bunga itu. Baik, berita perdana edisi 11 April 2021 berakhir di sini. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di MySejahtera. Dan terus amalkan norma baharu dan patuh ke semua SOP mencegah penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.